Penggunaan media sosial kini seakan menjadi keutamaan bagi masyarakat kita. Malah, ia dilihat antara medium komunikasi penting dalam kehidupan seharian. Selain itu, fungsinya yang pelbagai turut memberi kelebihan untuk sesiapa sahaja berkongsi tentang sesuatu perkara di laman sosial masing-masing. Kini, ramai pengguna, antaranya dalam kalangan selebriti atau influencer, menjadikan media sosial ini sebagai medium untuk berkongsi tentang kehidupan peribadi, kemewahan, amal ibadah yang dilakukan seperti bersedekah, menunaikan solat, menghulurkan bantuan dan lain-lain lagi untuk dipertontonkan kepada umum sebagai satu perkongsian positif. Bagaimanapun perkongsian oleh golongan ini ada kalanya memberi impak negatif kerana ia boleh mencetuskan sifat riak kepada individu berkenaan dan dilihat sebagai sengaja meraih populariti demi kandungan atau konten semata. Namun, ada juga yang berpendapat perkongsian mengenai aktiviti amal di laman sosial bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, malah lebih kepada meningkatkan kesedaran dan dapat memberi inspirasi kepada orang lain untuk berbuat perkara yang sama. Persoalannya, bagaimana dan sejauh manakah perkongsian mengenai amal ibadah seseorang di media sosial dilakukan agar tidak menjurus kepada sifat riak? Kalau sebelum ni Fiza, apa yang kita lakukan sewaktu tiada media sosial lah kan, orang tak tahu sangat kecuali kalau kita memberitahu mereka. Tetapi dengan adanya social media, segalanya dimuat naik dan orang mungkin berpendapat yang kita nak tayang apa yang kita kita kongsikan, tapi orang merasakan yang kita tayangkan. Ya, tapi inilah dia sebenarnya cabaran kehidupan dalam komunikasi cara baru. Kalau dulu secara konvensional kita kena bersua muka, ada dua individu ataupun lebih, tetapi kalau melalui kaedah komunikasi moden ni kita hanya perlu menggunakan alat peranti sahaja. Tetapi ini yang kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, iaitu tentang niat atau tayang ini bersama dengan dua orang tetamu yang telah pun berada dengan kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Kak Liza Abdullah. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat? Sihat, bulan puasa kena cakap lama-lama. Berseri-seri lah saya tengok. Berseri? Tak lama lagi dah tu. Alhamdulillah. Amin. Okey, dan kita juga bersama dengan tak lain tak bukan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih sebab sentiasa jemput saya ke wanita hari ini. Sentiasa Kami yang bangga berterima kasih sebenarnya kepada Doktor kerana sudi sentiasa menerima jemputan kami. Dan Doktor, mungkin kita nak boleh terangkan dulu kepada penonton-penonton kita secara ringkasnya tentang topik kita pada hari ini. Niat ataupun tayang dah tentu dua perkataan yang berbeza, yang pasti mempunyai maksud yang berbeza juga. Betul. Tapi sebagai manusia biasa, kadang-kadang susah kita nak fahamkan apakah yang dimaksudkan sebagai niat itu dan apa pula yang nak didefinisikan sebagai tayang itu, kalau boleh dikongsikan secara ringkas. Okey, kalau kita nak bezakan, sebenarnya dia memberikan persepsi masing-masing. Apabila seseorang itu menunjukkan ibadah dia, barang yang dia ada dan apa saja aktiviti dia, pertamanya sekali hanya dia tahu apa tujuannya. Kan kadang-kadang kalau dia tujuan dia sebab dia ada perniagaan, dia nak tunjukkan kejayaan, dengan kejayaan itu merangsang orang untuk lakukan perkara yang sama, merebut peluang dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang baik. Kan? Ataupun katakan kalau dia bersedekah sekalipun, tetapi dia tunjuk, mungkin kerana dia nak merangsang orang lain untuk yang ada duit untuk lakukan perkara yang sama, maka itu sesuatu yang bagus. Jadi oleh sebab itu, niat hanya dia yang tahu. Sebab tu kita kadang-kadang kita jangan buat kerja Tuhan. Kerja Tuhan ni apa? Kita hukum orang. Kita tengok orang buat, kita hukum orang. Kan? Sedangkan kita tak tahu pun apa tujuan dia, apa sebenarnya yang dia nak capai. Jadi oleh sebab itu, silap-silap hari bulan kita yang buat dosa kering. Kan? Jadi oleh sebab itu, apa yang saya ingin sarankan, pertamanya sekali bila kita nak bercakap ke, kita nak menulis ke, kan, pertama kita kena tahu apa yang kita nak cakap tu ada manfaat tak pada orang? Apa untung untuk diri kita? Kan? Jadi boleh apa yang kita nak cakap tu ada tak membawa kerosakan kepada orang lain? Jadi sebab itu kita kena faham di media sosial ni
kita rasa kita kenal orang. Saya rasa tak sampai 20% pun yang kita kenal orang tu sebenarnya. Kan banyak yang sisi-sisi lain yang kita tak kenal pun. Kadang-kadang kita ingat orang ni baik, nampak baik, tetapi sebenarnya mungkin tidak. Ataupun orang tu nampak teruknya dia ni asyik nak tayang, tapi bila kita jumpa kat luar, ya Allah, punyalah merendah diri, punyalah bagus orangnya. Jadi sebab tu kerana kita tak kenal dia yang sebenar, lebih baik kita ambil sikap husnuzon, bersangka baik, daripada kita mula menulis dan kita mula mengata, mengutuk dan tak pasal-pasal menjadi viral dan kita menanggung dosa-dosa yang berpanjangan yang dipanjangkan oleh orang lain tu tadi. Jangan mulakan. Jangan mulakan. Satu mungkin sebab ialah kita bukannya melihat apa kesemua angle seseorang itu, kita hanya lihat apa yang dikongsikan. Dan kedua, mungkin kita sebagai manusia ni ada juga sikap judgemental tu. So, jadi apa yang kita lihat, kita terus membuat penilaian. Okey. Jadi nak tanya Kak Liza lah kan. Kakak lah tu tahu. Sebagai seorang selebriti, sememangnya orang kata media sosial ni adalah satu medium untuk berkomunikasi dengan orang kata fan, peminat-peminat lah kan. Tapi kadang-kadang mungkin juga ia menjadi orang kata insta family lah kan. Kita nak kongsikan segalanya dengan mereka. Tapi macam mana Kak Liza membuat penapisan apa yang perlu dikongsikan, apa yang tidak perlu dikongsikan, dan apa yang dikongsikan itu ada niat yang baik? Berdebar-debar nak jawab ni sebab sebelah ada pakar yang lebih hebat nak bercakap. Saya tak sabar nak dengar. Lagi satu benda ni pula kan, sedikit sebanyak. Okey, kalau siapa-siapa yang mengikuti ataupun follow saya punya IG ke apa saja, saya memang ada macam nak cakap ya, saya tidak berkongsi semua. Kalau tengok IG saya daripada zaman dulu sampai sekarang, saya hanya berkongsi tentang kerjaya saya, apa yang saya buat. Sebab zaman sekarang kalau kita syuting, of course kita kena beritahu bila nak keluar, itu memang diharuskan untuk kita mempromosikan drama. Tapi saya rasa buat masa ni saya belum pernah lagi lah, insya-Allah nak mempamerkan benda tak sepatutnya saya nak share dengan semua orang. Termasuklah kisah rumah tangga, walaupun rumah tangga dah tak ada kan. Saya rasa anak-anak pun sebenarnya anak kita, kalau saya melihat daripada keadaan sekarang ni, saya selalu ingat kepada anak-anak, pada kawan saya pun, zaman sekarang ni apa saja yang kita buat, kalau dah di-uploadkan ataupun dah semua orang dah tahu, kita tak ada masa untuk kita boleh kita bagi penerangan, tapi it's not bukan perkara yang mudah. Jadi saya memang ambil tindak benda ni saya dah ambil daripada zaman dulu lagi. Saya tidak pernah berkongsi apa-apa saja yang saya rasa tidak selayaknya untuk saya berkongsi. Saya ambil pendekatan yang perlu saya simpan, yang saya share hanyalah untuk yang saya rasa untuk kerjaya saya saja. Termasuklah kalau nak cakap pasal amal ibadah ke, macam kita cakap tadi dan tarawih ke apa benda. Saya rasa benda tu ada masing-masing. Masa kita cakap macam Ustaz cakap, kita tidak tahu niat dia. Tapi kadang-kadang niat kita baik pun, kadang orang salah tafsir pun dah jadi satu isu. Saya rasa kalau tak perlu pun tak payahlah nak share. Kalau tanya pendapat saya. Saya suka dengan perkongsian apa yang dikongsikan oleh Liza ni. Sebenarnya ini terpulang kepada kita sebenarnya. Sebab social media itu hak kita, hak mutlak kita. Bukan hak mutlak kepada pengikut ataupun pembaca. Jadi kita yang mencorakkan apa yang kita ingin kongsikan. Mungkin doktor, sebelum kita nak dengarkan pendapat orang ramai, kita boleh kongsikan juga. Kalau kita lihat ada orang tujuan dia berkongsi sesuatu itu untuk dijadikan inspirasi, untuk menggalakkan orang lain berbuat kebaikan. Kalau contoh dia tunjukkan dia sedekah ataupun riak daripada video TikTok kita tadi, dia mungkin niat dia, kalau dia tunjukkan perkara yang baik ini, mungkin daripada 1 juta pengikut dia, pengikut Sugita, 1% mungkin dapat sama-sama berbuat kebaikan tersebut, doktor. Okey, yang paling penting apa dia? Yang paling penting, tak pedulilah dia nak tunjuk ke apa ke, sebab apa yang paling penting, ada tak orang dapat manfaat daripada tindakan dia? Ada kan? Kalau dia tunjuk, mungkin dia kata aku nak tunjuk aku derma hari ni 10,000 tunjuk misalnya kan. Kita pun kata apalah dia ni, itu pun nak tunjuk. Tapi ada tak orang dapat manfaat daripada tindakan dia? Ada kan? Dan ada tak orang bahagia hidup dengan tindakan dia? Ada kan? Dan apa pula kita buat? Kita tak buat apa-apa pun. Kita pada komen aja. Tapi mengumpat, mengata. Apa manfaat orang dapat daripada perbuatan kita? Tak ada kan? Jadi mungkin kita lihat benda tu mungkin benda yang tak patut dilakukan dan sebagainya. Tapi ada orang dapat manfaat. Selagi ada orang dapat manfaat, kita lebih baik diam daripada berkata-kata. Dan saya bagi contoh. Antara perkara yang saya suka sangat kongsi dalam IG ataupun FB saya adalah kejayaan anak-anak. Kan? Bukan sebab saya nak tunjuk.
Sebab apa? Supaya orang yakin nak berguru dengan saya. Kan? Jadi orang pun kata, oh, anak-anak doktor ada 9 orang. Itu marketing lah. Marketing, boleh kata marketing pun boleh kan. 9 orang dah terbukti berjaya. Jadi ada tak orang nak belajar macam mana nak didik anak? Mesti ada. Sebab orang tahu bukti. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang benda tu kita tunjuk bukan nak bangga. Tapi nak orang yakin. Orang putih kata, walk the talk lah. Macam tu. Jadi kalau orang nak salah sangka, orang nak mengata, kita tak boleh nak halang orang. Kan? Luqmanul Hakim dah bawa cerita, keldai orang tua, budak masuk kampung. Jadi tak guna. Kita buat apa pun, akan ada orang tak puas hati, akan ada orang mengata, akan ada orang lihat dari sisi baik, akan ada orang lihat dari sisi buruk. Memangnya susahlah kalau orang putih kata nak please semua orang. Jadi kita lakukan apa yang kita rasa bagus untuk diri kita dan orang lain. Baik Fiza, kita nak dengarkan dahulu apa pendapat orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Silakan. Pada pandangan saya, sangat tiada masalah untuk sesiapa berkongsi atau tayang apa-apa di media sosial dengan niat untuk dijadikan inspirasi. Contohnya ada yang post status dia sedekah online RM1 setiap hari. Secara tak langsung, kita yang baca dan nampak status tu akan rasa, oh RM1 je, aku pun nak buat jugalah. Andai kata ada yang nak post status dengan niat untuk menunjuk-nunjuk pun bagi saya tiada masalah sebenarnya. Sebab kat sini, yang pentingnya pula ialah pembaca status tu sendiri. Kita sebagai pembaca kena cari yang baik-baik je. Bagi saya lah, kena tengok juga video tu macam mana. Sebab memang ada setengah orang ni, influencer, diorang buat video membuat amal kebaikan memang untuk konten dan untuk marketkan produk diorang. Jadi bila benda ni disambut baik oleh orang lain dan juga tular, ianya memang memberi inspirasi. Tapi memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat benda yang sama, iaitu buat video amal kebaikan untuk konten dan juga untuk naikkan sales diorang. Ianya terpulang kepada niat individu itu sendiri. Tetapi kita sebagai pembaca status tersebut haruslah berfikiran positif dahulu sebelum berfikiran negatif. Saya sendiri banyak mengambil pelajaran ataupun iktibar daripada status rakan saya yang melakukan amal ibadah seperti sedekah ataupun solat ataupun menutup aurat dengan sempurna. Jadi saya pun belajar dari mereka dan terilham untuk membuat kebaikan juga. Berkata yang kalau kita ingin melakukan sesuatu seperti yang doktor kongsikan jugalah, selagi ia memberi manfaat ataupun inspirasi kepada orang lain, niat kita itu adalah bagus dan hanya kita yang tahu niat kita sebenarnya. Dan saya suka apa yang dikongsikan oleh individu pertama tadi. Mungkinlah selama ni kita pun nak memberi sedekah RM1 tapi macam alah RM1 je. Tapi kalau RM1 itu 30 hari dah RM30. Jadi mungkin memberi inspirasi untuk kita memulakan aktiviti itu. Ya, insyaAllah. Yang baik itu kita jadikan tauladan lah orang katakan. Okey, sebenarnya selain daripada doktor dan juga Liza di studio, kita juga bersama dengan Ustaz Safwan Syafiq dalam talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Ustaz. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk kita kongsikan topik kita yang akan kita dengarkan sudut pandang daripada Ustaz pula. Inilah dia tadi perbincangan kita. Kalau Saban tahun kan, setiap kali bulan Ramadan, ramai orang yang akan membicarakan tentang isu ini. Dan tarawih, dan khatam dan sebagainya. Ada orang yang mengambil ia satu perkara yang positif, dijadikan sebagai iktibar, tauladan. Tapi ada orang pula yang menjadikan itu sebagai satu isu yang mengatakan menunjuk-nunjuklah, nak tayang dan sebagainya. Mungkin kalau boleh Ustaz berikan sedikit pandangan dari sudut dan sisi pandang Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih juga kepada hari ini kerana sudi jemput saya walaupun tak dapat berjumpa di depan, tapi dapat dalam media seperti ini, alhamdulillah. Seperti mana yang diberitahu oleh Fiza sebentar tadi tentang niat tayang atau kongsi. Kita tengok daripada sudut umum dahulu. Kita kalau cakap sesuatu, bila kita nak ambil satu kefahaman tentang satu benda itu, tahu tentang umum dulu. Bukannya ikut apa kata hati kita. Sebab hati kita semua orang berlainan. Pendapat saya rasa macam ni, pendapat saya rasa macam ni. Tapi tengok secara umum dulu macam mana. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 271, mafhumnya yang difahami di situ, Allah SWT sebut apa? Bila seseorang tu bersedekah dan dia tunjukkan, maka itu baik. Tengok yang first, dia bersedekah, dia tunjuk benda tu baik. Dan golongan kedua pula, dalam ayat yang sama, bila dia bersedekah secara diam-diam kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Nampak? Yang kedua, maka itu lebih baik. Dan di ketiga, Allah SWT sebut apa dalam kefahaman ayat tu? Dia kata, hanya Allah yang lebih mengetahui dengan teliti apa yang kamu kerjakan.
Itu yang berbalik kepada pendapat semua tadi. Kata semuanya berbalik kepada niat. Allah SWT je yang tahu dia ni ikhlas tak ikhlas. Mana boleh ukur ikhlas dia. Ikhlas orang ni mana boleh tengok, dia ni macam ikhlas tengok muka. Betul-betul. Ramai orang cakap macam tu kan. Nampak macam ikhlas. Kita rasa macam pelik. Nak tahu ikhlas tak ikhlas, itu antara urusan dia dengan Allah SWT, dengan Tuhan. Tapi nak kata tak tunjuk tu tak boleh. Tidak, sebab Allah SWT kata boleh. Tunjuk itu baik. Kenapa? Supaya dapat dijadikan ikutan untuk orang di luar sana. Tapi yang lebih baik tu apa dia? Yang lebih baik tu bila dia buat, duduk diam-diam. Okey. Ustaz, mungkin Ustaz boleh komen juga. Kadang-kadang ada perkongsian-perkongsian yang dikongsikan ini dengan niat tadi itulah. Walaupun sukar untuk diertikan tentang niat itu, tujuannya dengan tujuan untuk mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Tetapi kadang-kadang kalau kita tengok yang dikomen di media sosial tu, lebih banyak komen-komen yang negatif berbanding yang positif. Kalau dalam kes sebegini pula macam mana tu Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat tu benda je. Bila niat dia tayangkan ni, dia mesti berlaku dengan two ways communication. Yang buat dan yang tengok. Dua ni mesti ada. Pertama yang buat ni bagi tahu kepada yang buat. Sebab hari ni sebut pasal niat, dan bila sebut tentang niat sudah pasti satu hadis yang popular, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap satu perbuatan itu bermula dengan niat dan Allah akan ganjarkan dengan apa yang dia niatkan. Jadi bila nak buat sesuatu, kita niat betul-betul. Ni yang buat ni, niat dulu. Aku buat ni sebab Allah. Mungkin ada yang untuk perniagaan dan sebagainya, tapi seperti mana Dr. Tengku Ismadi sebut tadi, mungkin dia buat tu ada manfaat kepada orang lain, jadi benda tu baik, tapi niat dia tak baik. Orang lain dapat manfaat, dia tak dapat apa-apa. Itu rugi untuk dia, tapi untung untuk orang lain. Itu daripada sudut yang buat. Yang sudut yang tengah tengok ni, ni tengok, dengar betul nah, yang tengah tengok ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ila akhir ayat. Itu yang zon Dr. Tengku Ismadi sebut tadi. Orang yang beriman itu jauhi daripada berprasangka, kerana sebahagian Allah SWT tak kata semua prasangka itu salah. Allah SWT kata sebahagian daripada prasangka itu salah. Maknanya kenapa ada sebahagian tu betul, sebahagian tu salah? Berpunca daripada kadang-kadang orang yang bagi tadi. Tengok cara dia cakap macam mana. Kita pun kenal kan, ada pendakwa-pendakwa yang memang dia war-warkan apa dia buat. Cuba tengok cara penulisan dia macam mana. Tengok cara dia menzahirkan pemberian dia macam mana. Tak adalah pula saya rasa orang nak kutuk dia kalau dia kata, hari ni saya sedekah banyak ni, kau orang ada ke? Takkan dia buat macam tu. Daripada dia cakap macam tu, bukan kita dapat tahu, dia ni macam saja je. Daripada situ kadang-kadang benda tu lahir. Bukannya salah orang yang komen tu. Kadang-kadang berpunca daripada orang yang melakukan, sebab cara dia buat tu tak betul. Perkara yang baik, cara yang salah. Dan setengah pula ada yang memang hati busuk, pantang tengok orang buat benda baik, tak mata dia semua tak baik. Yang ni memang tak boleh bantu. Mungkin di penghujungnya Ustaz boleh kongsikanlah juga kita sebagai orang yang melihat ini, sebagai pendengar, sebagai orang yang membaca, orang yang melihat, menonton ini, bagaimana sebenarnya untuk kita ajar hati dan diri kita ini untuk sentiasa bersangka baik terhadap apa yang dilakukan oleh insan lain, supaya kita sama-sama mendapat manfaat, dan kalau mungkin orang itu ada niat yang tak baik pun, kita sama-sama mendoakan agar insan itu dapat berubah ke arah kebaikan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Quran Allah SWT sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi an, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cakap satu benda yang kau tak ada ilmu pada, yang kau tak tahu. Tak ada ilmu ni macam mana? Kau tengok, lepas tu kau buat kesimpulan. Kau tengok ni, kau buat kesimpulan. Jangan cakap. Kenapa? Inna sam'a, pendengaran, basar, pandangan, fuad, hati. Semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kita takut. Kita ni dah lah tak bagi sedekah. Sedekah pun tak bagi. Kutuk pula orang yang bagi sedekah. Dah lah pahala tak dapat. Dosa pula dapat. Kalau cara kasar bunyi dia lah. Rugilah hidup kita pun lama mana. Pahala pun tak banyak mana. Yang nak kumpul dosa tu kenapa? Tu satu. Nombor dua, kita tak nak jadi orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Antara sebuah hadis yang mafhum difahami daripada hadis adalah apa? Orang yang bankrupt, yang muflis ni, Rasulullah SAW sebut apa? Duduk depan Allah, dia tunjuk pahala puasa. Dia tunjuk pahala solat. Dia tunjuk pahala itu. Dia tunjuk pahala ini. Tiba-tiba pahala dia kena tolak. Pasal apa? Sebab dia sakitkan hati orang. Pahala dia bagi kat orang ni. Pahala dia bagi kat orang ni. Itu kalau pahala dia dah habis, nak buat apa? Nanti dosa orang tu pula bagi kat dia. Pula pahala tak cukup, dosa pula tambah. Jadi, kata bahasa yang agak keras sikit,
sedar dirilah sebelum buat sesuatu tu. Takut-takut makan diri sendiri. Wallahualam. Baiklah. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian dan penjelasan itu tadi. Jaga diri Ustaz. Sama. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Kalau kita lihat penerangan yang Ustaz bagi mungkin ada kaitannya dengan sudut agama juga. Tapi nak tanya dari sudut moralnya pula. Mungkin Kak Liza boleh kongsikan lah ya. Kita kadang-kadang melihat media sosial ni sebagai satu kepuasan juga untuk berkongsi apa jua yang kita lakukan. Tapi itulah macam doktor katakan, Ustaz katakan tadi, walaupun kita yang duduk di belakang, di sebalik tabir ni, kita banyak memberi komen. Tapi apa yang mereka tunjukkan itu boleh memberi kesan yang positif kepada mereka yang mengikut dan mereka yang melihat. Jadi kalau untuk bagi Kak Liza sendiri, pernah tak mengalami situasi macam tadilah, kita nak mengukur ikhlas ke tak, macam ikhlas tapi tak ikhlas, mengalami situasi sebegitu dan bagaimana menukarnya kepada prasangka yang baik? Itulah berbaliklah kepada diri kita sendiri. Siapakah kita untuk menilaikan apa saja, sama ada komen ataupun pendapat siapa-siapa. Jadi kalau untuk saya, that's why saya kata saya sendiri pun sebelum saya nak keluarkan apa-apa pun, kita fikir macam mana perasaan orang baca. Contohlah bulan puasa makan, kita keluarkan makan sedap. Betul. Kita fikir tak perasaan orang yang tak dapat makan sedap. So kita, kalau saya sebelum kita nak share pada orang, kita rasa macam mana kalau kita berada di pihak sebaliknya. So macam saya selalu insya-Allah lah berfikir dulu sebelum kita nak buat sesuatu. So macam betul, macam jugalah yang macam doktor kata, macam Ustaz cakap tadi, sebenarnya atas orang yang membaca tu apa pendapat dia. Kalau dia macam dia sikap dia memang tak baik dan negatif, akan negatif lah walaupun benda tu positif. Jadi kita, kalau kita rasa bergantung pada niat yang kita kata tadi tu, kalau kita rasa niat kita betul, kita rasa tak salah kita buat, saya rasa tak salah pun nak share kebaikan untuk kebaikan orang lain. Macam berbalik kepada orang yang membaca itulah, kalau dia tak suka dengan kita, apa saja kita buat, apa saja kita cakap, dia memang tak suka. So kita fikirlah benda Dia yang je lah tu. betul dia. Dia je lah betul. Tapi maaf Fiza, nak tanya pada doktor lah. Doktor, tapi sebenarnya tidaklah salah walaupun kita nak kita sebenarnya bukan berniat untuk show off orang kata, tapi kalau kita dah orang kata bekerja keras, itu yang hasil yang kita dapat. Katalah kita nak beli kereta ataupun beg ke baju ke apa, tak kisahlah apa kan, tak salah kalau kita nak share ataupun kongsikannya di media sosial. Tapi orang kalau dah tak suka, memang dia takkan suka kan. Saya pernah tulis benda ini lama, bertahun yang lalu tahu. Saya kata, apa maknanya kita bermedia sosial? Maknanya kita nak bersosial. Dalam kalangan itu ada ahli keluarga kita yang jauh, kawan lama kita yang kita tak boleh nak jumpa secara bersemuka dan sebagainya. Dan kemudian ada orang yang masuk nak minta jadi kawan. Kan kita terima dia dengan baik. Bila kita terima dia dengan baik jadi kawan kita, bila kita tunjuk kejayaan, tunjuk apalah salahnya bagi alhamdulillah, doa yang baik-baik lagi, puji sikit. Kan itu tanda bersosial. Hari ni hari kejayaan dia, maka dia tunjukkan, kita puji, kita seronok kan. Jangan kita sangka buruk. Satu hari nanti kita pula tunjuk kita punya, dia datang pula dia puji. Kan lebih harmoni, terjalin ukhuwah yang baik, saling memahami, saling orang kata seronok dengan kehidupan. Kenapa kita nak jadikan media sosial tempat kita berperang, tempat kita berbalah, tempat kita bergaduh, tempat kita nak sakit hati? Jangan kita jadikan itu sebagai satu tempat yang kita akhirnya berpecah belah. Tetapi jadikan tempat itu yang mana kita boleh tengok, kadang-kadang orang beli barang kan, cantik. Kita boleh tanya, dah lama aku cari barang tu. Kat mana kau beli? Murah. Dapat juga info kan. Betul. Selama ni kalau tidak kita pergi beli dapat barang mahal. Lepas tu kita tahu, kau dah beli beg itu? Dah. Kau beli berapa? Aku beli sekian harga. Kenapa aku beli mahal? Kau tak cakap pun. Contoh. Doktor, saya setuju dengan apa yang doktor katakan itu. Mungkin ada dalam kalangan penonton juga bersetuju kerana mereka merasakan bahawa itu ruang mereka. Tetapi doktor, kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ini, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Liza tadi. Kadang-kadang sebelum kita nak letak sesuatu tu, kita terlupa bahawa ada insan-insan lain, mata-mata yang memerhati ini. Kadang-kadang ada yang mereka tunjukkan tu secara berlebihan. Bukan kita cakap tentang soal makanan, bukan kita cakap tentang soal pakaian ataupun barangan. Tetapi kita cakap juga tentang soal kasih sayang. Saya pernah terbaca satu ketika, bila ketika itu Hari Ibu, ramai orang buat posting Hari Ibu. Tiba-tiba saya baca satu posting daripada hamba Allah ni mengatakan bahawa selamat Hari Ibu, tetapi berbeza bagi dia yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Saya faham apa yang Kak Liza katakan itu tadi. Kalau kita tunjukkan sesuatu itu secara berlebih-lebihan daripada niat yang baik itu tadi, mungkin boleh menimbulkan kesedihan kepada orang lain, menimbulkan kemarahan. Itu dah tak ada manfaatnya. Sekarang ni persoalannya, salah kita ke salah orang yang membaca?
Contoh dia, kalau dia rasa dia tak boleh terima kebaikan yang orang buat, dia tak boleh terima apa yang nak tunjukkan, tak payahlah pergi tengok. Kenapa nak kalau kita tengok kita nak rasa sakit hati, kita tengok kita rasa sedih misalnya kan. Pada saya pilihan tu kita nak pergi follow siapa, kita nak tengok siapa. Kita tak suka orang tu kan, daripada kita mengata dia, unfriend ajalah. Block ajalah dia. Kan? So, kan kita ada pilihan. Ada orang tunjuk kemesraan suami isteri. Tapi itu bukan memutuskan silaturahim. Macam mana nak blok orang tu salah sikit nak blok tu bukan memutuskan silaturahim. Tak, pada saya dia bukan memutuskan silaturahim. Kalau kita kata nak memutuskan silaturahim, kalau saya kata 600,000 orang kan, orang duk kata kita, orang duk kutuk kita, orang duk maki kita, kita tak belok kan, kita menggalakkan perkara yang buruk berlaku secara publik. Kan, kalau tak belok dia duk kata lagi, kita mengizinkan dia buat dosa lagi hari-hari. Lebih baik kita blok dia, kita sekurang-kurangnya unfriend dia, blok dia dah tak ada peluang nak buat dosa dengan kita. Jadi kita lah sebenarnya kena cari keseimbangan itu, dan orang kata niat tayang atau kongsi ada kaitannya juga dengan kesihatan mental kita. Itu topik yang sudah dibincangkan. Tapi itulah, semuanya ada kaitan satu sama lain. Jadi mungkin di penghujung perbincangan kita, Kak Liza boleh kongsikan sikit. Baru nak panas. Jadi nak cakap banyak takut ada pakar motivasi kat sini. Kena jemput lagi dah ni. Alah, kena jemput lagi lah. Masih panas, tapi bolehlah memberikan kata-kata pedas ataupun yang panas itu kepada mereka di luar sana. Bagaimana kita ingin bersangka baik sahaja, apa juga yang kita lihat, mungkin orang itu nak tayang, tapi kita tak payahlah fikir dia nak tayang. Kita fikir dia nak buat baik, dia nak memberi inspirasi. Kalau tanya saya, memanglah saya pun nak apa kata orang ni, nak belajar diri sendiri supaya setiap apa saja orang cakap, setiap apa saja yang tak baik kita doakan supaya dia jadi baik. So kalau dia bahagia, kita pun doakan kebahagiaan. Sebab betul tak, kalau kita doakan kebahagiaan, insya-Allah kebahagiaan juga akan datang pada kita. Jadi orang share barang pun bagus je, tak apa, insya-Allah nanti aku pun dapat juga. So kita lah kena, betul lah saya cakap, kita yang baca tu apa kita punya jawapan kita kepada apa yang orang tu tunjukkan. Baik jadi baiklah. Kalau kita cakap jahat jadi jahatlah. So berbaik-baiklah, apa saja orang nak cakap, apa saja orang nak share, kita doakanlah kebahagiaan. Mungkin satu hari nanti kan saya pun bahagia juga macam dia kan. Saya doakan insya-Allah doakan juga untuk Fiza. Amin. Okey, saya kira itu satu rumusan yang melengkapkan kepada perbincangan kita hari ini. Bagaimana orang kata tepuk dada tanya selera. Kita yang sebenarnya mencorakkan kehidupan kita, kita penulis kepada buku kehidupan kita. Kita yang memilih untuk kehidupan yang lebih baik, positif ataupun yang lebih negatif. Justru berbalik kepada topik kita hari ini, niat ataupun tayang itu berbalik kepada diri kita sebagai pembaca ini, bagaimana untuk kita menilainya. Terima kasih kita ucapkan Sugi kepada Dr. Tengku Asmadi dan juga Kak Liza sekali lagi atas perkongsian, dan juga Ustaz tadi dalam talian. Dah habis. Baru panas. Kita sambung episod kedua selepas ini. Okey, baik, anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Intim dan Sam Bang Fiz.